A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'du. Para pelajar tahun 5 Ibnu Katsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kembali pelajaran kita dalam pengajian tafsir Al-Quran dan Hadis. Yang kali ini kita masuk kepada tajuk pelajaran 7. Amalan yang tiada asas agama adalah tertolak. Baik. Jadi sebelum tu saya nak minta pada awal semua boleh buka buku teks, buku surat 37. Maaf, Ustaz tak dapat nak sediakan buku teks secara digital. Kerana tak jumpa bahan tersebut. Baik, kita boleh lihat pada muka surat 37. Di sini ada sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya daripada Ummul Mukminin, ibu sekalian orang beriman, iaitu Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim, sesiapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan daripada urusan kami, maka ia tertolak. Baik. Para pelajar yang dirahmati Allah, hadis ini menerangkan secara ringkasnya kepada kita tentang amalan-amalan yang diterima dan juga amalan-amalan yang ditolak dalam Islam. Dalam Islam ini ada amalan-amalan yang boleh diterima, yang boleh diamalkan. Sebagaimana kalau sekiranya amalan tersebut bersandarkan dengan apa yang termaktub dalam agama, apa-apa yang bersandaran daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas atau daripada para sahabat sekalian, maka perkara-perkara tersebut diterima untuk diamalkan. Tetapi kalau sekiranya perkara-perkara itu diada-adakan tanpa ada sandaran dalam agama, maka perkara itu ditolak. Baik, kita sambung pada muka surat 38. Baik, boleh lihat di situ ada makna perkataan. Ada makna perkataan. Ahdatha, mengada-adakan. Fi amrina hadha, urusan kami, ini urusan agama ini. Ma laisa minhu, sesuatu pekerjaan yang tiada daripadanya. Fahuwa raddun, tertolak. Ianya tertolak. Man, sesiapa, amila amalan, melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan daripada urusan kami. Jadi ini boleh lihat makna perkataan. Baik. Kita masuk pada 7.3, iaitu berkaitan dengan huraian hadis, iaitu asas utama dalam agama Islam. Ini kita kena faham dengan baik-baik. Asas utama dalam Islam. Hadis ini merupakan asas penting untuk mengukur amalan yang dilakukan oleh setiap umat Islam. Sama ada amalan yang dilakukannya itu akan diterima ataupun sebaliknya. Ini dalam setiap amalan, setiap perbuatan kita ni, kita nak pastikan biarlah amalan kita itu diterima oleh Allah. Kita beramal, kita buat kebaikan, kita buat apa segala perkara yang kita buat, kita harapkan perkara tersebut mestilah perkara itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umumnya, setiap amalan yang dilakukan secara ikhlas dan menepati syarak, maka amalan itu akan diterima oleh Allah. Niat ikhlas dan bertepatan dengan agama. Maksudnya, amalan itu tidaklah menyongsong daripada agama. Contoh, saya ni ikhlas, saya ni mencuri dengan ikhlas. Itu kayaknya amalan yang baik, niat ikhlaskan Allah, tapi amalannya itu mencuri, pun tidak boleh juga.
Saya ni ikhlas dan saya ni sedekah ni ikhlas kerana Allah. Maka itu boleh, mudah-mudahan amalan itu diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab adanya keikhlasan dan adanya bertepatan dengan syarak. Baik. Kemudian, manakala jika amalan tersebut tiada asasnya yang boleh disandarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ataupun ulama', maka amalan itu akan tertolak. Contoh amalan mengada-adakan ataupun mengubah amalan yang sedia ada, mengubah amalan kefarduan yang ada. Nak puasa tapi tak nak buka-buka. Ini satu amalan yang bertentangan daripada amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melampau-lampau dalam beramal, itu pun tidak boleh juga. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada muka 39, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahawa dua buah hadis ini boleh dianggap sebagai daripada asas utama dalam agama Islam dan merupakan salah satu kaedah penting untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Imam An-Nawawi pula berpendapat bahawa hadis ini merupakan salah satu kaedah penting dalam agama Islam untuk menolak apa-apa amalan bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Ini asasnya ulama' pun dah menetapkan bahawa sebagai garis panduan kepada kita ni, umat-umat yang kemudian ni, untuk memahami setiap amalan dan juga tindakan yang dilakukan. Ada orang konon nak mengadakan amalan, nak nampakkan satu amalan yang baik, tapi bacaan itu contoh buat amalan-amalan menghimpunkan orang, konon-konon nak berzikir, rupa-rupanya baca mantra. Rupa-rupanya baca mantra itu satu amalan yang tertolak sebab tidak ada sandaran kepada agama. Baik, kita lihat seterusnya pada 7.3.2. Sunnah dan bid'ah. Ustaz yakin awak semua mungkin dah pernah dengar perkataan sunnah dan juga perkataan bid'ah. Baik. Dalam ayat ini kita lihat daripada perengang pertama adalah hubungan amalan ibadah. Sunnah berarti setiap amalan ibadat yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni secara asas yang kita nak faham. Sunnah itu perkara-perkara yang pernah dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala bid'ah pula berarti setiap amalan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya para ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain daripada mereka rahimahumullah mengatakan bahawa bid'ah itu ada dua bahagian. Bid'ah itu ada dua bahagian. Yang pertama bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan juga yang kedua bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat. Apakah dia bid'ah yang hasanah ni? Bid'ah hasanah ialah setiap amalan baharu yang ada dalil umum, sama ada daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan sumber hukum Islam yang lain. Contoh mudah, setiap malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, kita baca Yasin. Amalan ini tidak pernah pun dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Tetapi dalam majlis bacaan Yasin yang biasa kita buat tu, adanya bacaan surah Yasin, adanya berzikir, adanya bacaan Quran, adanya berselawat. Kadang-kadang kalau kita buat majlis bacaan Yasin ni, kita buat di rumah ke di surau ke, kita dapat makan, ada orang jemput makan. Maka setiap perkara ini ada sandaran dia. Baca Yasin, Nabi suruh kita baca Quran. Berzikir, Allah pun suruh kita berzikir dalam Quran. Apa lagi? Bagi makan, menjamu orang makan pun dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, afshus salam wa at'imut ta'am. Bagilah, jamulah, bersebarkan salam dan berikanlah makan pada orang lain. Jadi adanya sandaran hukum secara umum daripada Nabi SAW. Maka mana kata pun, walaupun bacaan amalan secara berkumpul, bacaan Yasin itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi di sana terdapat
beberapa hadis ataupun penerangan sumber yang umum daripada Nabi SAW. Dalam Quran Allah perintahkan pada kita untuk ingat pada Allah. Tapi Allah tak sebutkan waktu bila kena ingat. Maka ikut kita lah. Kita nak baca malam Jumaat pun boleh, nak baca awal Jumaat pun boleh, nak zikir setiap waktu pun tidak ada masalah. Yang penting setiap amalan yang kita itu amalan, walaupun amalan yang baru, amalan yang diadakan, tetapi ada sumber hukumnya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, kemudian bid'ah hasanah seperti pengumpulan Quran oleh Sayyidina Abu Bakar, penulisan kitab-kitab agama oleh para ulama dan sebagainya. Baik, manakala bid'ah dolalah pula setiap amalan yang tidak ada sebarang dalil daripada sumber hukum Islam. Ini satu perkara yang diadakan tapi tak ada langsung sumbernya. Contohnya seperti perbuatan menambah rakaat dalam solat. Penatlah solat subuh ni, boringlah solat subuh 2 rakaat je. Nak tambah jadi 4 rakaat, nak sama dengan zuhur dengan asar. Itu perkara yang dolalah, perkara yang sesat. Penatlah asyik tengah-tengah hari buta kena solat zuhur 4 rakaat, nak solat ni lah 2 rakaat lah, walaupun dia bukan musafir, dia tak ada rukhsah, dia nak solat 2 rakaat. Itu satu perkataan yang bid'atun dolalah, ini tidak boleh buat. Perbuatan khurafat dan sebagainya, Imam Syafi'i kata apa-apa perkara baharu yang menyalahi Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, maka ianya adalah bid'ah dalalah. Manakala apa-apa perkara baharu yang baik sifatnya dan tidak menyalahi sumber yang betul, maka ianya ialah bid'ah mahmudah. Manakala Imam An-Nawawi dalam kitabnya katakan bahawa bid'ah itu ialah mengadakan satu amalan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, tapi ianya terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bid'ah hasanah dan juga bid'ah yang keji, iaitu bid'ah qabihah. Ni kalau pada pendapat Imam An-Nawawi. Mana kata para ulama semua sepakat apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu satu perkara bid'ah. Tapi dalam bid'ah ini ada 2 pecahan, bid'ah hasanah ataupun bid'ah dhalalah ataupun bid'ah mahmudah ataupun bid'ah qabihah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang perkara yang diada-adakan tetapi ada sumber hukumnya. Ada sumber hukumnya. Manakala bid'ah dhalalah, sesat, qabihah, yang tercela, ini disebut sebagai perkara yang diada-adakan tapi tidak ada sandaran dalam agama. Mana ada Nabi suruh kurangkan ataupun menambah rakaat solat sebagai tanda nak khusyuk dalam solat, tambah rakaat, tidak ada. Jadi perkara-perkara sebegini dikira sebagai perkara bid'ah dalalah. Buat perbuatan khurafat. Khurafat ini perkara kepercayaan karut, tahyul, songsang, pergi ke pokok, yakin pokok ni ada karamah ni, besar pokok ni, banyak daun dia. Ni kalau kita doa dekat sini ni, kita doa minta kat pokok ni akan makbulkan. Ini kadang-kadang ada setengah orang Melayu, dia buat perkara tersebut sebab dia yakin kepada perkara-perkara lain. Soal hakikatnya kita doa ni mestilah kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan akhir tadi pada 7.4 kita lihat pada pengajaran hadis. Yang pertama, setiap ibadah yang dilakukan mestilah berpandukan kepada petunjuk syarak sebagaimana syarat untuk diterima oleh Allah. Mesti bertepatan dengan syarat. Yang kedua, bid'ah terbagi pada 2, hasanah dan juga dhalalah. Bid'ah hasanah boleh diamalkan, manakala bid'ah dhalalah wajib ditinggalkan, wajib tolak. Yang ketiga, menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk menuntut ilmu supaya dapat membezakan antara hak dan juga batil serta beramal dengan perkara yang benar. Wajib untuk menuntut ilmu untuk kenal perkara yang hak dan perkara yang batil. Yang keempat, wajib tolak amalan berbentuk khurafat dan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas merupakan sumber perundangan Islam yang perlu dirujuk untuk menentukan hukum hakam. Jadi anak-anak para pelajar yang dirahmati Allah, boleh itu untuk tajuk kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz terangkan dapat difahami dengan baik. Kalau sekiranya ada masalah tak faham, boleh rujuk pada Ustaz, boleh PM ataupun kalau Ustaz, insyaAllah Ustaz akan bantu
untuk terangkan dengan sebaik mungkin. Cukup sekadar tu untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.